Sebelum saya masuk kepada topik Bayam RM4000 ni, saya nak bawa satu ayat Al-Quran sebagai setting kepada apa yang saya nak sampaikan pada malam ini. Surah Ali Imran ayat 194. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita anugerah dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, iaitu Allah kurniakan seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala kurniakan seorang nabi daripada bangsa dia sendiri. Maksudnya Allah tak kurniakan nabi kepada manusia daripada golongan malaikat, tetapi daripada manusia itu sendiri. Dan Allah jelaskan 4 tanggungjawab seorang nabi, 4 kerja seorang nabi. Yang pertama sekali adalah yatlu alaihim ayatihi. Kerja para nabi yang paling utama adalah membacakan tanda-tanda Allah, membacakan ayat-ayat Allah, memberitahu manusia berkenaan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala tentang agama ini. Itu tahapan yang pertama, pemberitahuan. Kemudian wa yuzakkihim, tazkiyah. Yuzakkihim ni bermaksud apa? Menyucikan. Dan biasanya orang akan mengarahkan kepada tasawuf, penyucian hati. Tetapi jangan dilupa, kerja para nabi juga adalah penyucian akal fikiran. Sebab dia berkesinambungan dengan tahapan yang seterusnya, iaitu ta'lim. Kerja para nabi adalah membersihkan akal fikiran dan hati rohani manusia ataupun umat dia ataupun bangsa dia, kalau nabi itu diutuskan pada bangsa tertentu, sucikan daripada racun-racun pemikiran dan sucikan daripada penyakit-penyakit hati. Itu kerja para nabi. First tilawah, bacaan, pemberitahuan. Kemudian adalah penyucian. Penyucian itu penting. Sebab sebelum nak isi, kena bersihkan cawan dulu. Lepas tu baru datang pengisian. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan kerja para nabi adalah menta'lim, memberikan ilmu tentang Alkitab, dan of course Alkitab ni merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah. Pendidikan atau pengajaran hikmah tu terletak pada dataran paling tinggi sekali. So ada tilawah, ada tazkiyah, ada ta'lim, ada hikmah. Okay? So bila kita mencari ilmu agama, 4 ni kita kena cari. 4 ni kita kena cari. Tilawah ni jangan awak sangka membaca Al-Quran dengan sedap. Okay? Tilawah ni maksud dia memberitahu secara umum. Allah itu Esa, Muhammad itu Rasul, Al-Quran itu daripada Allah, hari kiamat itu benar, qada-qadar itu benar. Okay? Dan Allah Subhanahu wa taala ada hamba-hamba yang istimewa bernama para malaikat. Allah utuskan para nabi, Allah berikan mereka kitab-kitab. Ini pemberitahuan. Orang nak dengar, kita masuk ke tahapan yang kedua. Kita bersihkan dulu daripada racun-racun pemikiran. Sebab apa? Sebab kalau berlaku ta'lim tapi masih banyak penyakit hati dan masih banyak racun pemikiran, dia susah untuk menerimanya. Contohlah, antara perkara pertama yang kita lihat para nabi menyeru masyarakat adalah mengajak berfikir. Betul tak? Ayat-ayat Makkiyah kalau awak tengok, banyak mengajak manusia berfikir. Afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala ta'qilun. Kemudian apa? Malakum kaifa tahkumun. Apa masalah kamu? Bagaimana kamu berfikir? Pemikiran kena betul dulu. Kalau cara berfikir tunggang langgang, masuklah apa saja ilmu, dia akan jadi kotor, dia akan jadi rosak. Dan penyucian hati juga. Nak dengar ni kerana apa? Nak cari ilmu nak apa? Nak kaya supaya dapat mengajar, dapat jadi profesor, dapat pengaruh dalam masyarakat, dapat menarik hati orang-orang yang naif. Tujuan apa sebenarnya? So penyucian akal dan penyucian hati. Al-ilmu, ta'lim adalah tahapan yang ketiga, lebih tinggi lagi. Tetapi ada satu lagi tahapan lebih tinggi, iaitu hikmah. Hikmah itu apa? Ilmu itu adalah kemampuan membaca tanda, kan? Ilmu ni berkait dengan perkataan alam. Alam lain, ain, alif, lam, mim lain. Akar dia adalah alamun, ain, lam, mim. Alam tu maksud dia apa? Tanda. Betul?
Jadi ilmu adalah kemampuan membaca tanda. Sebab ada banyak tanda yang Allah letak dalam dunia ni, dalam alam ni. Tapi kita boleh baca tak? Kita tahu baca tak? Signboard banyak tapi tak reti baca, tak guna. So ilmu adalah kemampuan membaca tanda itu. Okay? Baik. So it's just kemampuan membaca tanda. Okay, I know what this means, I know what that means. Hikmah di lain. Hikmah adalah kemampuan menggunakan ilmu yang betul pada situasi yang betul dengan tepat. Dengan tepat. Itu dia, kita kata dia biasanya sesuatu yang tidak boleh dibuat-buat. Dia dalam situasi-situasi yang kita kata penuh tekanan, orang yang ada hikmah, dia boleh buat keputusan dengan cepat dan dengan tepat dan dengan tenang. Itu hikmah. Dan para nabi, antara yang mereka ajar adalah hikmah juga. Tapi hikmah ni yang paling susah nak diajar dan dipelajari. It's the most difficult thing to do. Hikmah ni berkait dengan perkataan hakim, hakama, hukum, meletakkan sesuatu itu pada tempat yang betul dengan tepat. Banyak benda betul tapi ada yang lebih tepat. Ada benda betul tetapi membawa risiko, tapi bila sebut tepat, risiko dia tidak ada ataupun sangat kurang. In all of the choices, pilihan yang paling tepat. Baik, kenapa saya buka dengan isu ini? Kenapa saya buka dengan ayat ini? Saya nak mengingatkan bahawa tugas ataupun kerja para ustaz-ustaz, orang-orang yang mendakwa membawa agama, kerja agamawan, sama saja. 4 benda ni. Okay? Kerja agamawan ataupun orang yang belajar agama, yang mengajar agama, dia berkisar kepada 4 perkara ni. Tilawah, tazkiyah, ta'lim dan hikmah. Apa sahaja unsur ataupun pengaruh di dalam masyarakat kita yang melanggar keempat-empat ni, dilanggar tilawah, dilanggar tazkiyah, dilanggar ta'lim, dilanggar hikmah, harus dihapuskan, harus ditolak dan harus diperangi dan harus dilawan. Sebab kerja para nabi nak bawa 4 perkara ni. Maksudnya these are the 4 most important things that a human being must know. Kalau ada orang yang duk sebar 4 perkara yang bertentangan kepada perkara ni, 4 perkara ni, kita kena lawan. Kalau ada orang yang menghadang manusia daripada mendengar tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya dia membawa kita kepada manusia, membawa kita kepada perkara-perkara yang tidak baik. Bahkan mungkin dia tidak boleh membacakan pun ayat-ayat Allah dengan baik. Tak boleh tilawah pun. Kan? Tidak boleh membaca ayat Al-Quran dengan baik pun. Tetapi sudah duk mengajar ma'rifatullah, mengajar itu, mengajar ini. Ini sangat bercanggahan dengan tilawah. Sangat bercanggahan dengan tilawah. Kerja para nabi, kerja ilmuwan, orang yang mengaku sebagai agamawan, yang dipandang sebagai tok guru, yang dipandang sebagai orang alim, orang arif billah. Tapi kalau tidak melakukan tilawah atau melakukan sesuatu yang bercanggahan dengan tilawah, dia tidak membawa manusia kepada tanda-tanda Allah, sebaliknya membawa manusia bukan kepada Quran, bukan kepada sunnah Nabi, tetapi membawa kepada perkara-perkara lain, itu menyanggah tilawah. Kalau dia berlakon sebagai agamawan dan dia tak buat tilawah ataupun dia langgar tilawah, kita harus lawan. Nombor 2, tazkiyah. Kalau dia tidak buat tazkiyah, sebaliknya dia merosakkan akal masyarakat, membodohkan masyarakat, mengotori akal masyarakat dengan penipuan, dengan scam keagamaan. Nah, ini opposite of tazkiyah. Ada dalam masyarakat kita yang kerjanya duk buat magic trick kepada masyarakat, tetapi digambarkan seolah-olah itu bukan magic trick, seolah-olah ia adalah karamah, seolah-olah itu adalah ilmu orang dulu-dulu, seolah-olah itu adalah satu kuasa luar biasa, keistimewaan. Itu mengotori akal masyarakat. Akhirnya masyarakat terdidik dalam suasana ta'assub. Kebenaran itu terletak kepada keluarbiasaan, bukan kepada penghujahan, tapi kepada keluarbiasaan. Dia boleh meletup-meletup, dia boleh terbang-terbang, dia boleh kebal, maka apa saja yang dia cakap itu benar kerana dia dekat dengan Tuhan. Ini rosakkan akal masyarakat. Kemudian pengotoran hati, menyebarkan dendam kesumat, maki hamun, fitnah sana, fitnah sini. Buat tuduhan tak ada masalah, buat dakwaan tak ada masalah selagi awak ada bukti. Itu tidak dipanggil fitnah. Fitnah adalah satu lontaran yang tidak ada asasnya, disebarkan dalam masyarakat, pakai songkok, mengaku ahli ma'rifatullah,
Tetapi la haula wala quwwata illa billah. Kita lihat di YouTube, maki daripada A sampai Z, fitnah daripada A sampai Z. Anak-anak muda yang nak dengar pasal makrifat, dia kata, oh, so kalau orang makrifat pun boleh buat macam ni, aku yang bukan makrifat, okey je lah kalau buat macam ni. So dia dah low the bar to the lowest level. Orang agama ni, oh, macam ini rupanya orang agama. Cuba bayangkan kalau orang-orang bukan Islam menyaksikan video-video seperti itu. Pakai songkok ni, pakai songkok maki orang. La ilaha illallah, maki, fitnah orang dan sebagainya. Ini adalah bercanggahan dengan tazkiyah, adalah rosakkan akal, rosakkan hati masyarakat atas nama agama. Kalau atas nama hiburan, kita faham. Kalau atas nama dunia, kita faham. Ini atas nama agama. Ada orang macam ni? Yes. Dan sidang kalah akan melawan dengan mereka, akan berperang dengan mereka. Berperangan penghujahan. Sebab itu kerja agamawan. Dan kami di sidang kalam, bukan kami nak mendakwa-dakwi, tapi kami belajar agama. Bukan kata nak kami ni expert, tidak. Tetapi kami belajar. Ramai di antara kami yang belajar agama belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. So itu kerja kami. Ya? Bukan diwahyukan Allah ke, bukan dapat mimpi ke, bukan yaqazah ke, tak. Kami belajar secara normal. Okay? Ada juga yang di depan ni, sahabat-sahabat yang juga belajar agama. Ada yang mungkin tak belajar agama banyak tapi kefahaman baik, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tazkiyah. Nombor 3 adalah ta'lim. Dan puak-puak yang mendakwa makrifat ini, ni berkait dengan bayam harga RM4,000 ni. Supaya awak faham. Daripada A tadi tu, daripada tilawah sampai ke tazkiyah, sampai ke ta'lim ni, dia berkait dengan isu ni. Ada ke ta'lim yang mereka bawa kepada masyarakat? Yang mereka nak ta'limkan adalah buku yang telah diharamkan, kan? Kashful Asrar, nak mengajar ajaran ilmu-ilmu batiniyah yang menyanggah asas-asas akidah Islam dengan dakwaan ini ma'rifatullah, ini adalah ilmu dataran tinggi. Ta'lim tak ada, yelek, ta'lim tak ada. Dengarlah bila mereka berbicara. Baca Quran pun tak boleh, hadis pun tak kenal mana palsu, mana sahih. Disemburnya apa saja yang dengar, yang dijumpa dalam kitab, disembur. Itu bukan ilmu. Mereka tak buat ta'lim. Masyarakat kena sedar, kena tahu ta'lim tu apa. Ta'lim tu mengajar ilmu, membawa orang kepada ilmu, bukan bawa orang kepada khayalan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu hikmah jauh sekali lah. Dan kita boleh lihat pergaduhan kumpulan makrifat ini in the past just a couple of months sahaja. Daripada berkawan bergaduh. Saya nak ajak lagi sekali. Saya pernah ajak dah. Nabi saya ajak lagi sekali. Mereka yang mungkin dah pernah bergaduh ni baru nak sedar, kan? Lepas dah bergaduh tu baru sedar, dia ni rupanya tak guna, Ustaz, kan? Tetapi masih ramai yang ikut. Tetapi takkanlah kita tidak boleh berfikir. Tujuan daripada awal tu bukan untuk Tuhan. Kerja nak lawan Wahabi. Lepas tu bila bergaduh, geng makrifat tu pun dituduh sebagai Wahabi juga. Betul tak? So akhirnya semua adalah salah Wahabi. Ya benda A sampai Z. Geng makrifat menuduh satu sama lain sebagai Wahabi sekarang ni. Betul lah apa yang dikatakan oleh Al-Baqillani. Mereka ni memang hiburan kepada kita. Kita mereka ni hiburan, kan? Tetapi kerana sudah sampai ke telinga kami, dia sudah sampai ke tahap nak melakukan kekerasan dan pengganasan, maka saya seru kepada mereka-mereka yang ada sedikit kuasa dan pihak yang berautoriti untuk look into this matter seriously lah. Kita tidak mahu benda ini membesar menjadi satu perkara yang tidak diingini.